Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Apa khabar semua? Anda macam mana? Baru balik kerja ke? Okey ke tak hari ni? Harap hari anda ini hari-hari yang ceria untuk anda. Jadi, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia ya. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Tak ada kena-mengena dengan mana yang masih hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur dan murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa, marilah kita teruskan ke video pertama dengan tajuk Quarters Lama. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Okey, kuartus lama. Ayahku seorang anggota polis yang bertugas di salah sebuah balai polis di selatan tanah air dan kami sekeluarga menetap di kuartus yang telah disediakan oleh pihak polis lah ya. Namun begitu, di blok kediaman kami setinggi 4 tingkat tu hanya terdapat 2 keluarga yang menghuninya. Maksudnya blok tu besar, 4 tingkat pula tu, tapi ada 2 family je yang duduk dekat situ. Mungkin sebab dah lama, ramai yang staff-staff lama tu dah dipindahkan ke tempat lain. Keluargaku di tingkat 1 dan keluarga Pakcik Sabri, ini nama rekaan saja ditinggal di tingkat 4. Sudah menjadi lumrah dalam tugas sebagai anggota polis, kerja memang tak menentu masa. Ada kerja siang, ada kerja malam, biasalah tu. Kebiasaannya ayah hanya pulang ke rumah setelah kami adik-beradik tidur, iaitu pada lewat malam menjelang ke pagi. Hanya emak yang setia menunggu beliau hingga pulang ke rumah. Itu biasalah, memang tak dia. Saya pun isteri saya balik pukul 2 pagi, pukul 4 pagi, isteri saya lah yang menunggu. Kalau tak macam mana kan? Itulah tugas pengorbanan seorang isteri. Terima kasih isteri-isteri sekalian kat luar sana. Isteri saya lah, minta maaf. Dan sedikit tentang latar belakang keluargaku yang lain pula. Emak merupakan seorang suri rumah sepenuh masa. Selain menguruskan kami 2 beradik, iaitu aku dan adik perempuanku, serta hal-hal lain berkaitan rumah tangga, emak juga menghabiskan masa terluangnya dengan menonton televisyen. Jadi terutamanya ketika menunggu kepulangan ayah pada lewat malam. Kami faham emak hanya mahu menghilangkan rasa sunyi dan mengantuk kerana berjaga untuk menyambut kepulangan suaminya yang tercinta. Adik perempuanku berusia 15 tahun, manakala aku pula sedang menunggu tawaran untuk menyambung pengajianku di peringkat yang lebih tinggi. Sementara menunggu, aku lebih selesa untuk duduk di rumah. Bukan malas untuk bekerja, tetapi sebagai anak lelaki dan anak sulung di dalam keluarga, aku bertanggungjawab untuk menjaga keluargaku, memandangkan ayah selalu tiada di rumah kerana bertugas. Di samping itu, terdapat juga aku membantu adikku yang akan menghadapi peperiksaan besar pada hujung tahun ni nanti. Sejak ayah dijadualkan untuk bertugas pada waktu malam, aku perasan akan kelainan pada wajah dan tingkah laku emak. Emak seperti menyembunyikan sesuatu daripada pengetahuan kami. Hampir setiap pagi ketika mahu bersarapan, aku perasan wajah emak sedikit pucat dan lesu dan letih setiap macam tak cukup tidur. Adalah jawapan yang diberi setiap kali bertanya tentang mak ni kenapa muka pucat kan, macam tak cukup tidur je mak ni. Mak cakap, aduh mak letih lah, penat lah agaknya. Mungkin macam tu lah jawapan mak dia ni. Saya cuma tambah je lah ya. Jadi setelah perkara ini berlarutan, aku dan adik mengambil keputusan untuk menyelidik apakah sebenarnya yang menjadi penyebab kepada perubahan emak kita orang ni. Aku dan adik bersetuju untuk melakukannya pada hujung minggu.
ketika itu hari Jumaat dan ayah bertugas pada waktu malam seperti biasalah kan. Aku dan adik sudah merancang untuk berjaga pada malam itu tanpa pengetahuan mak. Jadi diorang sembunyi-sembunyi lah. Mak tak tahu diorang tak tidur. Diorang ni nak tengok kenapa mak dia jadi macam tu Jadi emak sangat marah jika kami tidur lewat kerana katanya akan mengganggu kesihatan dan pembelajaran kami. Tapi pada kali ini benar-benar kami ingin mendapatkan jawapan kerana risaukan keadaan mak. Pada malam tu aku duduk berborak-borak dengan adik di biliknya sementara menunggu waktu berlalu, sementara menunggu nak tengok mak dia ni lah kan. Jadi emak menyangka kami telah pun masuk tidur seperti kebiasaannya. Sekejap-sekejap kami menjenguk ke arah ruang tamu tempat emak menonton televisyen dengan harapan memperoleh kepastian yang diinginkan, dan emak pula mematikan semua lampu kecuali di dapur. Aku melihat jam. Oh, dah pukul 1 pagi waktu tu. Leka berborak dengan nada berbisik, tidak perasan waktu tu berlalu dengan begitu cepat. Berborak dalam gelap memang tak rasa. Aku menjenguk dari langsir pintu bilik adik ke ruang tamu dan kelihatan emak sedang menyandar di sofa menghadap televisyen. Mak ni tengok cerita hantu lah pula, kataku kepada adik. Adik pun bangun, adik pun tengok juga. Yelah bang. Mak ni tak takut ke malam-malam macam ni? Dah lah duduk sorang-sorang tu. Adik sedikit geram daripada nada percakapan itu. Aku dan adik membiarkan saja emak dan kembali duduk berborak sambil-sambil tu menengok-nengok lah sekali-sekala. Aku mencuit adik untuk memperlahankan suaranya, takut-takut emak terdengar yang kita ni ketawa kita terkekek-kekek kan dalam bilik. Tiba-tiba aku melihat kelibat emak melintas lalu di depan bilik adik dari arah bilik air belakang. Aku melihat kerana langsir pintu bilik adik sedikit jarang, ditambah pula dengan cahaya daripada dapur tadi. Bang, bila pula mak pergi bilik air ni? Tadi bukan kita jenguk mak ada dekat ruang tamu ke? Tengah tengok TV? Tanya adik. Itulah, abang pun pelik juga ni. Mungkin masa kita tengah leka sembang-sembang tadi kot, mak lalu, kita tak perasan, kataku cuba menyedarkan hati. Itulah mak tu ada dah duduk balik dan menghadap duduk depan TV tu, kata dia orang lagi. Jadi betul lah, kita yang tak perasan, tambahku lagi selepas menjenguk kembali di balik langsir. Malam tu terasa dingin sekali dengan angin bertiup yang agak kuat di luar, sepertinya hujan akan turun. Kedengaran jelas bunyi daun-daun kering berterbangan macam tu agaknya bunyi pintu dan tingkap menghempas, pumpam macam tu lah, terbuka dan tertutup. Dek tiupan angin memecahkan kesunyian dan menambahkan suasana yang agak seram pada malam itu. Bam! Tiba-tiba bunyi seperti pintu dihempas dengan kuat datang dari arah pintu belakang di dapur. Aku pun menjenguk. Kelihatan emak berlari seperti hendak berlari anak menuju ke dapur. Tetapi aku ni seperti terperasan sesuatu yang pelik pada emak. Ya, aku pasti emak sedang memegang anak patung perempuan yang telah lusuh. Dik, sini jap kau. Sini lah. Aku memanggil adik yang sedang duduk di atas katil. Kenapa bang? Kenapa? Adik sedikit terkejut. Cuba adik tengok apa yang ada dekat tangan mak tu. Sambil aku menunding ke arah mak kat dapur. Tu macam patung, bukan patung Alisha tu ke bang? Tu boleh, macam mana boleh ada dengan mak ke? Bukankah ayah dah demakan patung-patung Alisha, mainan-mainan Alisha dulu? Soal adikku. Alisha tu bukan nama sebenar, ini nama yang saya tukar kat sini Jadi Alisha ialah adik bongsu kami yang telah meninggal dunia 2 tahun lalu pada usianya mencecah 3 tahun. Kerana demam yang terlalu panas, adik dia ni meninggal. Agak jauh perbezaan umur antara Alisha dengan adik, dan kerana itu kami memanggilnya adik, kerana tidak menyangka akan mempunyai adik yang lain. Namun siapa yang menyangka rezeki yang Allah yang tentukan. Yalah, betul juga. Terlalu lama masa diambil untuk emak pulih seperti sedia kala, sedangkan ayah terpaksa mendemakan semua barang-barang arwah Alisha
kerana emak akan meraung setiap kali memandang barang-barang tersebut. Ini termasuklah anak patung perempuan lusuh yang dipegang emak tadi, yang merupakan barang kesayangan adik dia lah, arwah Alisha ni. Dik, abang rasa ada yang tak kena lah dik. Adik telefon ayah dik, suruh balik sekarang, cakap ada emergency, pintaku kepada adik. Emak berjalan kembali menuju ke ruang tamu. Anak patung tu kini dipeluknya. Aku dan adik mula terasa takut emak akan jadi seperti sebelum ini. Bang, jomlah kita pergi kat mak. Jom kita tanya mana mak dapat patung tu. Adik takutlah. Aku melihat adik seperti mahu menangis. Dipegang denganku begitu kuat. Aku tahu adik terlalu takut. Nanti dulu, kita tunggu ayah balik baru kita pergi. Kita tengok dulu apa yang nak mak buat, arahku. Tapi telefon ayah masuk peti simpanan suara lah masa adik telefon tadi. Ayah mungkin tengah kendalikan kes, tambah adik. Aku kebingungan waktu tu. Kenapa boleh jadi macam ni ya? Aku teringat akan keluarga Pakcik Sabri yang tinggal di tingkat 4. Anaknya Ana, bukan nama sebenar juga, sebaya adikku. Malahan rakan sekelas di sekolah. Adik cuba call Ana jap, minta ayahnya datang sebentar kat rumah kita. Aku cuba mencari jalan. Ana beritahu adik tadi kat sekolah hari ni dia sekeluarga pergi rumah makcik dia kat Muar lah bang. Tapi tak apa, adik beritahu je, mana tahu mereka dah balik ke, adik membalas. Suasana kuartus usang pada malam itu seperti sangat-sangat menyeramkan. Hujan runyam turun. Aku dan adik duduk memandang lantai, menunggu dengan penuh harapan agar ada yang datang ke rumah kami. Sambil-sambil itu kami mengawasi perilaku dan keadaan mak, walaupun di dalam ketakutan. Lagu tiga kupang, saku penuh padi, datang seekor burung masuk dalam kuali. Aku dan adik berpandangan. Nyanyian yang agak perlahan tetapi jelas datang dari arah ruang tamu. Aku menjenguk. Memang sah. Emak sedang menyanyi sambil menyikat rambut anak patung tadi depan TV. Kali ini adik menggoncang denganku lebih kuat sambil menggigil. Aku juga ketakutan sebenarnya, tapi demi adik dan emak, terpaksa juga aku memberanikan diri. Pelakon emak itu sangat-sangat menakutkan kami. Selang-seli nyanyiannya, emak tertawa kecil. Seperti ada yang menggelikan hatinya. Tiba-tiba serentak aku dan adik memandang ke tingkap. Bunyi itu berhenti dan tidak kedengaran lagi. Abang, adik takut bang, kata adik sambil menggigil. Bunyinya seakan-akan sesuatu yang tajam menggesel pintu kayu bilik adik. Aku melarikan diri dan menjenguk ke arah luar, tapi tak ada apa-apa. Hujan masih lagi renyai dan angin masih bertiup. Bunyi angin je tu, kataku dengan niat mententeramkan adik. Aku dan adik duduk di atas katil cuba untuk bertenang. Adik, dik, pasang alunan ayat-ayat Al-Quran dalam telefon bimbit kau tu dik, aku menyuruh. Telefon abang mana? Abang tertinggal lah telefon kat dalam bilik abang, lagipun bateri dah habis. Abang lupa nak charge. Adik menurut saja, kataku. Bunyi pembesar suara telefon adik sepertinya bunyi lagu yang rosak. Ayat-ayat suci langsung tidak kedengaran dan telefonnya tu terus terpadam dan tidak boleh dihidupkan semula. Aku mula berpeluh walau dalam kedinginan hujan di tengah-tengah malam tu. Bukan kepanasan tapi ketakutan. Aku menyuruh adik membaca surah-surah yang dihafalnya di dalam hati untuk menenangkan diri. Dalam keadaan seperti ini, bertenang itu perlu supaya dapat berfikir dengan lebih baik. Kelibat mak muncul lagi, melintas di depan bilik adik. Tapi kali ini emak berpatah balik dan berdiri tercegat di sebalik langsir pintu bilik adik. Gayanya seakan sedang mengamati sama ada terdapat sebarang aktiviti dalam bilik adik. Aku memberi isyarat supaya adik diam dan tidak bergerak-gerak.
Takut-takut emak perasan yang aku berada dalam bilik adik dan kami masih belum tidur lagi. Aku yang berada di atas katil adik beralih perlahan-lahan ke pinggir katil, ke arah sudut yang lebih gelap dan membatukan diri. Emak berlalu menuju ke bilik air belakang. Aku mengambil kesempatan itu untuk cuba keluar dari rumah kami dan mendapatkan bantuan dari blok kediaman sebelah. Aku menarik tangan adik dan kami keluar daripada bilik dengan berhati-hati. Satu persatu langkah kami atur sekali-sekali menoleh ke arah bilik air belakang. Takut-takut emak keluar dan terlihat kami. Nak pergi mana tu? Berderau darah aku tak kala mendengar suara emak di ruang tamu. Aku dan adik lantas menoleh tetapi tak ada sesiapa pun kat sana. Aku hanya televisyen yang terpasang tanpa ada yang menonton. Abang dengar suara adik tak? Suara ada dengar tak? Adik mencuit aku. Ya dengar. Suara mak kan? Tapi kan mak pergi bilik air belakang tadi. Mana datang pula suara ni? Tidak tahu apa yang terjadi pada malam itu. Malang sungguh bagi kami apabila pintu depan berkunci dan ada lock mangga pula tu. Kuncinya pula entah kat mana disimpan. Biasanya memang ada digantung di dinding tepi pintu. Mungkin ada pada emak. Kami beranggapan. Tiba-tiba kami terdengar lagi nyanyian lagu yang sama seperti tadi. Kali ini bukan suara emak ya, tapi suara kanak-kanak perempuan. Ada sedikit pelat tapi butirannya jelas kami dengar. Kami tercari-cari dari arah mana datangnya suara penyanyian tersebut. Sekejap-sekejap nyanyian itu hilang, seolah-olah sedang mempermainkan kami. Dek, abang rasa abang tahu daripada mana datang suara budak perempuan tu. Cara mendadak keberanian aku muncul. Adik hanya diam membisu sambil air mata mengalir deras kat pipinya. Lenganku dipaut kuat seperti tidak ingin melepaskan. Aku membungkuk perlahan sehingga berada dalam posisi yang merangkak. Ya, suara itu datangnya dari belakang sofa tempat emak duduk menonton televisyen. Aku menjenguk ke belakang. Badanku ditepuk adik. Bang, adik rasa mak dah nak keluar dah tu, kata adik. Matanya tidak terlepas dari memandang ke arah bilik air belakang dari tadi. Adik, tak ada apalah belakang sofa ni, terangku sambil bingkas bangun. Kami bersetuju untuk kembali ke bilik adik, duduk di situ sehingga ayah pulang ataupun Pak Cik Sabri datang. Itulah harapan terakhir kami, katanya. Mataku tiba-tiba menangkap sesuatu di atas sofa. Anak patung perempuan lusuh yang dipegang oleh emak tadi ada kat situ. Aik, tadi tak ada. Benda lah dekat sini. Ke aku yang tak perasan, kata dia. Aku terdetik benda itu dalam hati. Aku tak beritahu adik perkara ni kerana tidak mahu menambahkan lagi ketakutan dia. Aku mengambil patung tersebut dan cepat-cepat masukkan ke bawah baju. Kami semua berjalan menuju ke bilik sebelum emak menyadari aktiviti kami. Abang rasa apa sebenarnya yang jadi ni? Adik cuba merapatkan sedikit kepastian daripada aku. Aku pun tidak dapat nak menjawab. Tapi tekaan aku ini semua adalah kaitan dengan kuartus lama yang kami diami sekarang ni. Banyak unit rumah yang ada di sini dah terbiar kosong. Mungkin benda-benda tersebutlah yang menghuninya. Jadi ini adalah kisah yang pertama dengan tajuk kuartus lama. Harap tak boring, harap anda enjoy, harap jangan ngantuk lagi. Kita nak sambung pada kuartus lama untuk part yang kedua. Harap stay tune. Baik.